Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan pensyarah, yang dihormati Al-Fadilah Ustazah Dr. Nur Zainatul Nadra Zainal, pensyarah di Universiti Tun Hussein Saya Rosli Saleh, pelajar Diploma Imam Profesional UTHM. Pada waktu ini, saya akan membentangkan tugasan individu bagi topik DPO 20503, iaitu penghantar tafsir, yang bertajuk kajian mengenai tafsir Al-Kazin dan tulisan daripada Ali Abu Muhammad bin Ibrahim Kazin. Dari sekian banyak kitab tafsir yang disusun oleh mufassir, tafsir Rubab Al-Ta'wil fi Ma'ni Al-Tanzil yang lebih dikenali sebagai karya tafsir Al-Kazin, Alauddin Abu Hasan Ali Abu Muhammad bin Ibrahim bin Umar bin Khalil Shakri Al-Baghdadi Al-Syafi Al-Kazin. Baik untuk kita jadikan kajian. Ini menarik bukan hanya kerana tafsiran adalah yang terdahulu lewat, iaitu abad ke-8 Hijrah, di mana ideologi dan pemikiran telah mempengaruhi para ulama, yang tentunya memberi kesan kepada pemikiran yang terkandung dalam karya mereka, tapi juga kerana tafsiran ini termasuk dalam kategori pentafsiran bil ar-ra'yi, iaitu tafsiran yang berasaskan penggunaan akal dan ijtihad. Sedang tafsiran ini adalah kitab tafsir yang disusun berdasarkan ringkasan tafsir dalam bentuk maksur, yakni tafsir Al-Baghawi dan tafsir karya Al-Sa'labi. Kedua-duanya berbentuk maksur. Mungkinkah kitab yang disusun berdasarkan tafsir bentuk maksur boleh diubah menjadi bentuk bil ra'i? Sama-sama kita bahaskan sebentar lagi. Sementara itu, tafsir Al-Kazin yang ditulis oleh seorang sufi, ahli sejarah, pustakawan dan juga pendakwah, mengandungi banyak kisah Israiliyat. Pada akhirnya tafsiran ini akan penuh dengan kritikan, ulasan dan pendapat dari pelbagai golongan cendekiawan. Kita perhatikan biografi Al-Kazin. Nama lengkap Al-Kazin ialah Alauddin Abu Hasan Ali Abu Muhammad bin Ibrahim bin Umar bin Khalil Al-Shakhi Al-Baghdadi Al-Syafi Al-Kazin. Dilahirkan di Baghdad pada tahun 678 Hijrah dan meninggal pada tahun 741 Hijrah di kota Halq, sekarang Aleppo. Dia adalah seorang yang bekerja di perpustakaan dan sungguh berminat dalam tafsir. Jadi banyaklah dia membaca buku tafsir yang berada dalam perpustakaan itu. Dia mengagumi beberapa komen dan kitab dan cuba menulis tafsirannya sendiri. Di samping itu, Al-Kazin ini terkenal sebagai tokoh sufi, mutasawwif dan juga pendakwah.
Selama hidupnya Al-Kazim belajar dari Ibn al-Dawalibi masa berada di Baghdad. Belajar dari Al-Qasim bin Mudafil dan Wazirah binti Umar di Damsyik. Beliau ni sangat sibuk dengan urusan ilmu, sebab itu beliau dikenali dengan nama Al-Kazin. Malah di kalangan mufasir, dia dikenali sebagai nama Al-Kazin dan bukannya nama sebenarnya. Ini kerana ketokohan beliau. Karya Al-Kazin merangkumi berbagai ilmu. Fakta ini disahkan oleh bin Qadi Syahbah, iaitu yang mengesahkan Al-Kazin sebagai ilmuwan berkelayakan dalam banyak bidang, di mana integriti keilmuannya terbukti daripada tulisan-tulisan dan karya-karyanya. Dari segi peribadi, Al-Kazin seperti yang dijelaskan oleh Abu Syahbah dan Al-Zahabi adalah seorang ulama sufi yang mempunyai kepribadian dan tingkah laku yang baik, yang sangat baik. Dia juga mahir dalam bidang tafsir dan hadis. Selain itu, sudah tentu karya yang ditinggalkannya boleh dijadikan bukti bahawa Al-Kazin sememangnya seorang ulama besar. Antara karya-karya tulisannya ialah Lubab Al-Ta'wil fi Ma'ani Al-Tanzil, juga Syarah Umdahul Ahkam dan Maqbul Al-Manqul, sebuah buku dalam bidang hadis yang terdiri dari 10 jilid. Dalam karya terbarunya ini, Al-Khazil mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Ahmad bin Hanbal, Kutub Al-Sittah, Al-Muwatta' dan Sunan Ad-Darul-Qutni, dan dengan urutan sistematik teratur bab dengan bab. Selain karya yang tersebut, itu tadi, Al-Kazin juga menyusun koleksi mengenai sirah nabawiyah yang beliau ulas panjang lebar. Itulah Al-Kazin. Menonjol bukan hanya kerana tafsirannya tetapi juga melalui karyanya dalam disiplin ilmu hadis. Dengan kata lain, Al-Kazin ialah seorang ulama besar yang bukan sahaja mahir dalam bidang tafsiran sahaja. Baik, inilah kitab tafsir Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani Al-Tanzil. Ya, kita kenalkan kitab dulu. Pengenalan kitab. Sekiranya kita membuka karya Al-Kazin, maka di muka depan akan dapat membaca tajuk besar yang berbunyi Tafsir Al-Kazin, sehingga sepintas lalu ia boleh diambil sebagai nama rasmi buku. Kemudian di tajuk kecil atau subtajuk dapati bahawa ada buku-buku ulasan dengan nama-namanya, dan itulah nama sebenarnya. Perkara ini ditekankan lagi oleh Kazin dirinya dalam tafsiran Muqaddimah. Sekarang dapat difahami bahawa nama rasmi ulasan oleh Al-Kazin yakni pilihan perwakilan mengenai maksud Al-Quran. Tafsiran ini terdiri daripada 7 jilid. Kitab Tafsir Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani Al-Tanzil yang muncul pada abad ke-8 Hijrah diselesaikan oleh Al-Kazin pada hari Rabu 10 Ramadan tahun 725 Hijrah. Buku ini disusun oleh Al-Kazin sebagai gambaran seluruhan buku Tafsir Ma'alim Al-Tanzil karya Al-Baghawi yang meninggal pada tahun 510 Hijrah. Dari informasi bin Taimiyah dan Muqaddimah fi Usul Tafsir, tafsir karya Al-Baghawi, ia juga merupakan ringkasan tafsiran karya As-Sa'labi, iaitu Al-Kashaf wa Al-Bayan Tafsir Al-Quran. Dalam karya ini, Al-Baghawi menjauhkan tafsirannya mengenai hadis maudhu dan pandangan bid'ah. Pertalian kehidupan antara Al-Baghawi dan As-Sa'labi tidak begitu jauh. As-Sa'labi meninggal pada tahun 428 Hijrah.
Al-Kazin memilih tafsir Ma'alim At-Tanzil oleh Al-Baghawi bukanlah kebetulan atau keputusan biasa. Lebih tepat, sekiranya ia memiliki asas kelayakan tinggi tafsir Ma'alim Al-Tanzil dalam persepsi Al-Kazin. Al-Kazin sendiri mengatakan bahawa tafsiran itu adalah hasil tafsir karya sains yang berkualiti tinggi. Selain itu, menurut pandangan Al-Kazin, Al-Baghawi dengan nama lengkap Abu Muhammad Husain bin Mas'ud Al-Baghawi dianggap mempunyai kualiti intelektual yang tinggi dan harus menjadi panduan umat. Pujian serupa juga diluahkan oleh Ma'ni Abdul Halim Mahmud kepada Al-Baghawi dalam buku Manhaj Al-Mufassirin yang menyatakan bahawa Al-Baghawi sebagai orang yang taat kepada Quran dan Sunnah mempunyai integriti ilmiah yang sangat tinggi dan karya tafsirannya mengikut kemahiran membawa faedah yang besar. Jelas, pemilihan Al-Kazin untuk Ma'alim Al-Tanzil sudah ada sandarannya. Al-Kazin memulakan tafsiran dengan 5 bab. Yang pertama mengenai keutamaan Al-Quran. Bacalah dan belajarlah Al-Quran. Ancaman bagi orang yang mengatakan sesuatu terhadap Al-Quran dengan ra'yi tanpa ilmu, dan ancaman kepada orang-orang yang hafal Al-Quran kemudian lupa dan tidak ingat dan ulang ingat. Mengenai pengumpulan Al-Quran dan cara penyataannya yang teratur dan mengenal Al-Quran yang diturunkan dengan 7 huruf. Mengenai Al-Quran, ayat itu diturunkan dalam 7 huruf dan pendapat di sekitar masalah dan mengenal makna tafsiran dan takwil. Kemudian mula menafsirkan Al-Quran dari ta'awuz hingga akhir surah An-Nas. Ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awuz. Seperti yang dinyatakan di atas, tafsiran Al-Kazin terdiri daripada 7 jilid. Perincian daripada 7 jilid ini ialah jilid 1 terdiri daripada 631 halaman yang mengandungi mukaddimah tafsiran surah Al-Fatihah hingga akhir surah Nisa. Jilid 2 terdiri daripada 333 halaman yang mengandungi tafsiran surah Al-Ma'idah hingga akhir surah Al-A'raf. Jilid 3 terdiri daripada 324 halaman tafsiran surah Anfal hingga surah Yusuf. Jilid 4 terdiri 326 halaman tafsiran Ar-Ra'd hingga akhir surah Anbiya. Jilid kelima 306 halaman tafsiran surah Al-Hajj hingga Al-Fatir. Jilid 6 281 halaman mengandungi tafsir surah Yasin hingga Al-Qamar. Jilid 7 327 halaman mengandungi tafsiran Ar-Rahman hingga An-Nas. Secara keseluruhan memanglah ia mengandungi banyak nukilan. Bahkan Al-Kazin sendiri secara terbuka dalam tafsiran mukaddimahnya menyatakan apa adanya, jangan memikirkan semua pemikiran sendiri dalam penafsiran, tapi hanya untuk memetik dan menukil dari kitab utama Ma'alim Al-Tanzil. Perkara ini memberi penjelasan mengenai kedudukannya sebagai muktasir, iaitu orang yang membuat tafsir. Susunan tafsir yang teratur, sistematik. Berkaitan dengan penyusunan kitab tafsir secara sistematik, dapat 3 penyusunan tafsir sistematik yang terkenal di kalangan ulama', iaitu tertib musafi, iaitu urutan ayat dan surah, tertib nuzuli, susunan kronologi turunnya surah, dan tertib maudu'i, urutan mengikut tema. Al-Kazin dalam penafsirannya telah melalui sistematik pertama, iaitu tertib mushafi, iaitu tafsiran Quran mengikut susunan, di mana ia disusun mengikut mushaf. Al-Kazin telah menyelesaikan tafsiran keseluruhan ayat Quran
bermula dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Ibn Jarir At-Tabari dan Jami' Al-Bayan fi Tafsir Quran menggunakan cara ini. Berbeza dengan kaedah yang digunakan pakai oleh Al-Qurtubi, Said Muhammad Rashid Ridha, Ahmad Mustafa Al-Maghi dan Jamaluddin Al-Qasim menggunakan cara mengumpul ayat-ayat yang ada di tempat yang masih dalam hafalan seseorang yang hafiz. Dengan menukil kaul-kaul yang terdapat dalam kitab Al-Baghawi, Al-Kazin sengaja mengetepikan atau membuang sanad-sanadnya sehingga ringkas tetapi masih bersandarkan sanad pada kitab. Oleh itu, nukilan bersandarkan hadis dan khabar dari Nabi Muhammad hanya disebut rawi pertama dari para sahabat. Maka Mukharrij disebut dengan simbol abjad. Al-Bukhari dilambangkan dengan huruf Ha. Muslim dengan huruf Mim. Dan hadis tersebut disepakati oleh Bukhari dan Muslim dilambangkan dengan huruf Qaf. Apabila dipetik dari kitab Sunan seperti Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi dan lain-lain menyebut nama pengarang tanpa simbol. Ketika dipetik dari Al-Baghawi dan sanadnya, Al-Kazim menjelaskan dengan ungkapan, dan apabila dipetik dari Al-Baghawi dengan sanad Al-Sa'labi, Al-Kazim berkata dengan ungkapan itu. Dan tidak dijumpai dari riwayat di atas, Al-Kazim berijtihad itu sendiri dengan mengambil dari pelbagai kitab. Seperti karya Jami' Usul bin Al-Athir Al-Jaziri, Al-Jamba'in As-Sahihain karya Al-Hamidi, kemudian Al-Kazim juga memberikan penjelasan mengenai hadis gharib sekiranya perlu. Kaedah tafsiran dalam pentafsiran Al-Kazim. Menghafal dan memahami Al-Quran bagaikan lautan yang keajaibannya tidak pernah habis dan kecintaan kepadanya tidak pernah lapuk di zaman dan tidak pernah jemu apabila membacanya, adalah sesuatu yang dapat difahami jika terdapat bermacam ragam kaedah untuk mentafsirkannya. Kitab-kitab tafsir yang ada sekarang merupakan petunjuk nyata yang menampakkan betapa perhatian para ulama untuk menjelaskan dan menterjemahkan ayat Al-Quran. Kajian atas hasil karya pentafsiran para ulama sekarang ini secara umum menunjukkan bahawa mereka menggunakan beberapa kaedah. Nasruddin Baidan dalam bukunya mengatakan bahawa ada 4 kaedah, yakni manhaj, yang dikembangkan oleh ulama dalam mentafsirkan Al-Quran, iaitu kajian global, yakni manhaj ijmali. Kajian analisa ini manhaj tahlili. Kajian perbandingan, yakni manhaj muqaran. Dan kajian tematik, yakni manhaj maudu'i. Al-Kazim dalam tafsirannya mengikut manhaj tahlili, iaitu manhaj yang menjelaskan seluruh aspek yang dibawa oleh ayat Quran dan menjelaskan pengertiannya. Dalam hal ini, Al-Kazim yang mengingatkan diri pada sistem tertib mushafi dan menjelaskan Quran ayat demi ayat, surah demi surah, mencingkap segi munasabah dan menafikan asbab al-nuzul, hadis-hadis Nabi dari riwayat para sahabat dan tabi'in dalam menjelaskan petunjuk ayat. Kadang-kala semua ini berkukuhkan pula dengan pemikiran dan keahliannya, dan kadang pula diikuti dengan tata bahasa. Bentuk pentafsiran dalam tafsir Al-Kazim. Terdapat 2 jenis pentafsiran yang ditetapkan oleh para taksir sejak zaman Nabi hingga sekarang, iaitu taksir bil ma'thur dan bil ar-ra'yi. Bentuk atau jenis digunakan Al-Kazim dalam tafsiran adalah bil ra'yi. Oleh itu, Al-Zahabi memasukkan tafsir Al-Kazim dalam kumpulan kitab tafsir bil ra'yi al-mahmud. Tafsir bil ra'yi adalah memahami Quran secara mendalami penguasaan bahasa dan sastra Arab dan semua sisi pengucapan puisi syair Arab sebagai asas makna, asbabun nuzul dan penguasaan ilmu yang diperlukan oleh mufassir. Tafsir bil ra'yi biasanya disebut tafsir
al-ijtihad, al-dirayah, al-maqbul dan al-aqli. Dalam tafsiran, Al-Kazim menggunakan beberapa riwayat dan kisah sejarah cerita untuk menguatkan hujahnya. Al-Kazim merupakan tafsir yang mencadangkan makna perkataan kemudian diikuti dengan penjelasan makna secara am. Selain itu, mufassir juga menjelaskan latar belakang penurunan atau asbabun nuzul dan menyokong keterangan hadis, pendapat sahabat, ulama dan pandangan mufassir itu sendiri. Pada awalnya agak sukar dan keliru untuk menentukan apakah lubab at-ta'wil fi tafsir ma'ani al-tanzil termasuk dalam kategori tafsiran bil ra'yi atau tafsiran maksur. Walaupun Zahabi, Subul Saleh dan lain memasukkan dalam tafsir bil ra'yi, punca rumit menurut terletak pada masalahnya. Bagaimanapun, ini berlaku sebuah buku tafsiran yang disusun berdasarkan ringkasan tafsir dalam bentuk maksur, iaitu tafsiran Al-Baghawi dan tafsiran karya Sa'labi, keduanya dalam bentuk maksur. Adakah dalam pemindahan total? Ingat kata Al-Kazim bahawa apa yang dilakukan dalam penafsirannya bukanlah suatu gambaran semua pemikirannya, tapi hanya untuk menyalin dan memilih apa yang terkandung dalam kitab utama. Antara alasan yang memungkinkan kemasukan tafsir Al-Kazim dan tafsir maksur dalam kenyataan bahawa tafsiran ini mengumpulkan petikan dan pelbagai kitab tafsir yang ada sebelum ini. Berdasarkan kenyataan tafsir Al-Kazim adalah dari tafsir Maksur, Al-Kazim juga merangkumi banyak riwayat Israiliyat. Tafsir Al-Kazim pada dasarnya tafsir bil ra'yi cenderung pada maksur, memasukkan buku tafsir gaya bil ra'yi tidak bermaksud menolak kemungkinan pentafsir memasukkan sejarah dalam tafsiran kerana klasifikasi ayat itu hanya min bab al-taghlib. Cara tafsiran Al-Kazim. Bentuk tafsiran dalam proses pentafsiran, sedangkan kaedah pentafsiran harus diterapkan mencapai matlamat dan gaya pentafsiran adalah tujuan pengajaran dan tafsiran Al-Quran. Oleh itu, apa yang dimaksudkan dengan gaya pentafsiran adalah arah dan kecenderungan pemikiran atas idea tertentu yang menguasai satu karya tafsir. Dalam kes ini, ulama menyusun menjadi 8 cara, iaitu gaya pentafsiran kalam, fiqh, akhlak, ijtimai, ilmi, falsafah, tibbi dan futurologi. Data yang maklumat yang ditafsirkan dan pendekatan sejarah biasanya berkenaan kehidupan dan budaya masyarakat Arab ketika ayat diturunkan. Oleh itu, Al-Kazim memberi perhatian kepada aspek sejarah, fiqh, mau'izah dan selain itu Al-Kazim juga memberi perhatian terhadap kisah Israiliyat. Namun begitu, setelah memberi perhatian lebih teliti, gaya tulisan Al-Kazim cenderung kepada aspek sejarah. Perhatian Al-Kazim terhadap sejarah cukup tinggi, terbukti memberikan perhatian agak besar kepada kisah-kisah perang Nabi dan membincangkan ayat Quran. Ini dapat dilihat bila menafsirkan pada ayat surah Al-Ahzab ayat 27. Maknanya menjadikan kamu menguasai tanah dan rumah serta harta benda mereka dan juga tanah di negeri lain yang belum kamu menjejaknya, dan ingatlah Allah Maha Kuasa pada tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat 27. Begitu juga beliau mentafsirkan surah Al-Ahzab ayat 9 menyebutkan perang Khandak secara terperinci dalam kitab tu. Dia menunjukkan perhatian bahawa Al-Kazim terhadap bidang fiqh kita menghadapi dengan ayat-ayat ahkam dan pada yang sama menunjukkan kecekapannya dalam bidang itu. Contohnya mentafsirkan suratul Baqarah ayat 228. Beliau berpegang pada mazhab Hanafi dan Syafi'i dan masalah iddah untuk wanita haid. Kemudian dia mengatakan bahawa berkenaan dengan undang-undang iddah ada 4 masalah. Pertama, iddah orang hamil. Kedua, iddah seorang wanita yang ditalak selepas dukhul biha. Dan ketiga, iddah alimah. Keterangan fikih seperti ini muncul semasa mentafsirkan suratul Baqarah ayat 226.
Tafsiran ini juga diwarnai oleh nasihat. Tentunya tidak dapat dipisahkan dari kepribadian Al-Kazin yang cenderung kepada tasawuf. Sebagai contoh, ada lagi contoh ketika mentafsirkan suratul Sajadah ayat 16. Tatajafa junubuhum sampai habis. Mereka, maknanya terjemahannya mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, menjauhkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur, maknanya kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal soleh. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan perasaan takut serta perasaan ingin keredaan, dan mereka selalu mendermakan sebahagian apa yang kami berikan kepada mereka. Sadaqallahu azim. Beliau membincangkan ayat ini secara khusus mengenai sembahyang malam. Kemudian menunjukkan hadis Nabi semuanya berkisar pada hadis Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi. Dimensi atau pendapat yang mengandungi kritikan tajam terhadap lubab takwil tafsir Amanzil Tanzil membahas kisah Israiliyat. Semasa membaca kisah Israiliyat secara lengkap tafsiran terhadap ayat Al-Quran, Al-Kazin biasanya tidak menyebut di manakah sumber atau keturunan perawi. Ia melakukan ini tidak mengemukakan komen, tidak mengemukakan ulasan, tidak mengemukakan ulasan mengenai cara Israiliyat jelas bertentangan dengan akal. Contoh Suratul Baqarah ayat 102 mengenai Harut dan Marut. Dari beberapa ayat ditafsirkan, mengambil riwayat dari Ibn Abbas, terdapat dua orang yang digunakan sumber oleh Ibn Abbas dan riwayat Israiliyat, iaitu Ka'ab al-Akhbar dan Abdullah bin Salam. Apa yang dilakukan oleh Hazin dari buku Al-Baghawi, beliau menghilangkan beberapa sanad hadis dan hanya menulis Rawi al-A'la, sehingga dalam tafsiran Israiliyat, penulis tidak menemui cara terperinci periwayatan yang dilakukan oleh Ibn Abbas. Kesimpulan, beberapa perkara yang boleh dibuat sebagai kesimpulan akhir, iaitu kaedah pentafsiran dalam tafsir Kazin adalah kaedah tahlili. Al-Kazin menjelaskan ayat Al-Quran, ayat demi ayat, surah demi surah, mengungkapkan perkara-perkara dari hubung kait, yakni munasabah, dan menafaatkan maklumat asbabun nuzul, tradisi Nabi dan riwayat para sahabat dan tabi'in dalam menjelaskan petunjuk ayat. Kadang-kadang ini digabungkan dengan hasil pemikiran dan kepakaran, dan kadang-kadang diikuti oleh ilmu bahasa. Kitab Tafsir Al-Kazin adalah gambaran keseluruhan tafsir Al-Baghawi. Tafsiran Al-Kazin adalah dalam bentuk ra'yi yang cenderung menjadi maksur. Al-Kazin dalam tafsirannya menggunakan gaya disiplin sejarah dengan penulisan tertib mushafi, iaitu dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Dan dengan kajian ini saya dapat belajar dan mengenali kitab Tafsir Al-Kazin. Saya juga dapat mengenali latar belakang pengarang kitab Al-Kazin, iaitu Ali Ibrahim Umar. Saya mempelajari 4 kaedah dan 8 cara Tafsir Al-Kazin. Juga saya mempelajari contoh ayat yang dinyatakan. Inilah senarai rujukan maklumat dan kertas kerja jurnal dari internet. Dengan ini saya tamatkan pembentangan tugas saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.